Salam sejahtera dan salam sayang USM. Saya diucapkan kepada yang berusaha Dr. Radia binti Muhammad Noor selaku pensyarah bagi kursus HGM 345 ini. Pada hari ini, kumpulan kita akan membentangkan sebuah artikel yang bertajuk Kepentingan untuk mempertingkatkan peranan pelabuhan-pelabuhan di Malaysia dalam abad ke-21 hasil karya Haniza Haji Idris pada tahun 1998. Ini adalah senarai nama ahli kumpulan kita seperti yang tertera. Jadi, dah bersedia untuk menonton pembentangan kita? Jom kita mulakan. Ini adalah senarai isi kandungan pembentangan kumpulan kita. Terdapat 4 bab yang akan dibincangkan secara terperinci oleh setiap ahli kumpulan dalam pembentangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nur Fadilah binti Rosdi, nombor matrik 148559. Saya akan membentangkan tentang pengenalan. Okeylah, perkembangan pesat ekonomi Malaysia sejak 10 tahun kepelbagaian ini telah menjadikan Malaysia sebagai salah sebuah negara yang mempunyai peratus kadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi di rantau Asia Tenggara. Sektor-sektor lain terutama pelabuhan terus berkembang dan memainkan peranan penting dalam mengendalikan import dan ekspor barangan sama ada dari dalam dan luar negara. Justru itu peranan yang dimainkan oleh pelabuhan-pelabuhan di Malaysia adalah semakin penting terutamanya dalam abad ke-21 ini bagi memastikan ia dapat memenuhi keperluan negara. Kepentingan untuk mempertingkatkan lagi peranan pelabuhan-pelabuhan di Malaysia memang tidak dapat dinafikan kerana kira-kira 95% daripada barangan Malaysia yang diekspor adalah melalui pelabuhan-pelabuhan tersebut. Pelabuhan-pelabuhan di Malaysia adalah penting memandangkan sumbangannya yang besar dalam mempertingkatkan ekonomi negara. Misalnya dalam tahun 2000, jumlah kapasiti kargo yang telah dikendalikan oleh pelabuhan-pelabuhan di Malaysia telah meningkat kepada 254.5 juta tan berbanding dengan 152.3 juta tan pada tahun 1995. Selari dengan matlamat kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maritim atau maritime nation pada abad ke-21. Pelbagai mekanisme telah diperkenalkan untuk mempertingkatkan lagi peranan pelabuhan-pelabuhan tersebut. Baiklah, bagi struktur asas pentadbiran pelabuhan-pelabuhan di Malaysia adalah pada keseluruhannya terdapat kira-kira 100 buah pelabuhan yang diiktiraf oleh pihak Jambatan Laut Malaysia termasuk pelabuhan-pelabuhan kecil seperti Pelabuhan Tabal di Kelantan dan Pelabuhan Pasir Hitam di Perak. Sarawak merupakan negeri yang mempunyai jumlah pelabuhan yang paling tinggi di Malaysia termasuk kira-kira 40 buah tempat persinggahan atau landing point yang diikuti oleh negeri Perak, Johor dan Sabah. Dari segi sejarah, pentadbiran pelabuhan-pelabuhan di Sabah, Sarawak dan Brunei pada suatu ketika dahulu dikenali sebagai Borneo yang mempunyai pelabuhan-pelabuhan yang bebas dari segi politik serta ditadbir oleh Kesultanan Brunei dan Sulu. Begitu juga dengan pelabuhan-pelabuhan yang terletak di semenanjung Tanah Melayu. Sejarah telah membuktikan bahawa satu bentuk sistem pentadbiran pelabuhan yang baik telah wujud sejak zaman kegemilangan Kesultanan Melaka pada abad ke-15 hingga Melaka muncul sebagai sebuah kerajaan maritim yang utama pada ketika itu. Kini, pentadbiran pelabuhan-pelabuhan di Malaysia adalah lebih teratur di mana pelabuhan-pelabuhan tersebut diletakkan di bawah pentadbiran badan-badan pelabuhan tertentu atau autoriti yang telah dibentuk. Pada keseluruhannya, pentadbiran pelabuhan boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu peringkat persekutuan dan kedua ialah di peringkat negeri. Terdapat 6 buah badan pelabuhan yang terletak di bawah pentadbiran persekutuan iaitu Kelang Port Authority, Penang Port Authority, Johor Port Authority, Bintulu Port Authority, Kuantan Port Authority dan Kemaman Port Authority. Di bawah pentadbiran kerajaan negeri pula terdapat kira-kira 4 buah badan pelabuhan iaitu Sabah Port Authority, Miri Port Authority, Kuching Port Authority dan Rajang Port Authority. Di bawah Sabah Port Authority pula terdapat 6 buah pelabuhan yang terletak di bawah pengawalannya iaitu Pelabuhan Kota Kinabalu, Pelabuhan Sandakan, Pelabuhan Tawau, Pelabuhan Datu, Pelabuhan Sempurna, Pelabuhan Kunak dan Pelabuhan Kudat. Terdapat kira-kira 80 buah pelabuhan serta tempat persinggahan lain yang boleh digunakan.
kesemua pelabuhan-pelabuhan ini diletakkan di bawah pengawasan Jabatan Laut. Antaranya termasuk Pelabuhan Labuan, Pelabuhan Teluk Intan, Pelabuhan Port Dickson, Pelabuhan Tumpat, Pelabuhan Kota Baru dan Pelabuhan Limbang. Salam. Pelabuhan Malaysia. Menjelang abad ke-21, peningkatan telah berlaku selari dengan perkembangan sektor perkapalan terutamanya dalam bidang pengkontainern. Hal ini demikian kerana beberapa pendekatan baru iaitu telah diperkenalkan termasuklah dalam segi pentadbiran, infrastruktur serta perkhidmatan dalam membantu peranan pelabuhan. Contohnya dalam segi pentadbiran, program penswastaan dan pengkorporatan pelabuhan serta sistem pengendalian sesebuah pelabuhan menjadi lebih teratur dan beroperasi dengan lancar. Baiklah, seterusnya iaitu penswastaan dan pengkorporatan. Yang pertama, penswastaan. Pada awal 1988, beberapa buah pelabuhan iaitu di bawah Persekutuan Mahupun Negeri telah diswastakan dan dikorporatan. Iaitu Pelabuhan Kelang adalah pelabuhan pertama di Malaysia yang telah diswastakan iaitu pada tahun 1986. Proses penswastaan ini diikuti pula oleh beberapa pelabuhan yang lain di bawah persekutuan seperti Pelabuhan Kuantan, Pelabuhan Johor dan Pelabuhan Tanjung Pelepas. Bagi pelabuhan di bawah negeri pula yang telah diswastakan seperti Pelabuhan Lumut, Pelabuhan Melaka, Pelabuhan Kertih dan Pelabuhan Sungai Udang. Baiklah, seterusnya ialah pengkorporatan. Pengkorporatan pula terdapat dua pelabuhan yang telah mengalami proses pengkorporatan iaitu pelabuhan di bawah pemerintahan pentadbiran persekutuan seperti Pelabuhan Pulau Pinang dan Pelabuhan Bintulu. Proses penswastaan merupakan inisiatif kerajaan yang agresif yang telah diambil bagi mempertingkatkan mutu operasi iaitu selepas berkembangnya pesat pembangunan pelabuhan di Malaysia. Pelabuhan Kelang telah dinobatkan sebagai sebuah pelabuhan terawal di Asia Tenggara yang mempunyai perubahan dalam aspek pentadbiran dan operasinya. Baiklah, pada tahun 1992, pembentukan Kelang Port Management KPM bagi mengawal operasi di terminal kedua. Manakala pada tahun 1994, Pelabuhan Barat Westport telah diswastakan oleh operator persendirian iaitu Kelang Multi Terminal KMT. Pada tahun 2000 pula, pelabuhan baru telah dibuka iaitu Pelabuhan Baru Westport, Pelabuhan Utara, Northport dan Pelabuhan Johor sebagai pelabuhan utama juga telah diswastakan kerana penubuhannya pada tahun 1977 telah berkembang pesat. Pada 1966, Pelabuhan Johor telah diswastakan sepenuhnya bagi mempertingkatkan lagi struktur pentadbiran serta operasi pengendaliannya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Farah Nabila binti Zaini, nombor kad matrik 147294 akan menerangkan iaitu keperluan untuk mempertingkatkan infrastruktur pelabuhan. Untuk memastikan sesebuah pelabuhan dapat beroperasi dengan lancar, ianya perlu dilengkapi dengan pelbagai infrastruktur pelabuhan yang terkini yang dapat menampung perkembangan sektor pelabuhan, khasnya perkapalan kontena yang semakin pesat dalam abad ke-21. Yang pertama adalah dengan menyediakan infrastruktur pelabuhan yang terkini supaya dapat menampung keperluan dan juga perkembangan sektor perkapalan khasnya dalam perkapalan kontena. Seterusnya adalah perkembangan pesat sektor ini telah mendorong kepada pelabur untuk membuat pelaburan seperti menyediakan infrastruktur pelabuhan yang berteknologi tinggi. Sebagai contoh, menyediakan limbangan, dermaga dan juga tempat perkapalan berlabuh iaitu berth. Selain itu, kemudahan infrastruktur juga dibangunkan dari segi pengendalian kontena. Sebagai contoh, pelabuhan di Johor telah menyediakan infrastruktur pelabuhan kargo pukal, sama ada kargo pukal kering ataupun kargo pukal cecair.
Dan yang akhir sekali adalah perkembangan sektor infrastruktur di pelabuhan di Pulau Pinang. Antara infrastruktur pelabuhan yang telah disediakan termasuklah seperti di Terminal Kontena Butterworth, Terminal Kontena Butterworth Utara, Butterworth Limbungan dan juga Terminal Kargo Pukal di Perai dan juga sebuah terminal feri. Seperti yang kita tahu, selepas pelaksanaan program perswastaan perkapalan, langkah seterusnya diambil oleh operator-operator persendirian pelabuhan adalah untuk mempertingkatkan infrastruktur pelabuhan supaya dapat memenuhi permintaan pesat perkapalan dunia. Salam sejahtera dan salam sayang USM. Saya Gao Yuxiang akan membentangkan subtopik 3.3 iaitu perkhidmatan di pelabuhan. Seperti yang kita tahu, perkhidmatan yang baik amanlah bergantung kepada infrastruktur pelabuhan yang moden dan berteknologi yang tinggi. Antara perkhidmatan penting disediakan hampir di setiap pelabuhan adalah seperti berikut. Yang pertama, pilotage. Misalnya, Pelabuhan Johor menyediakan perkhidmatan pilotage kepada kapal-kapal yang melebihi 45 m LOA yang ingin memasuki atau meninggalkan kawasan pelabuhan tersebut. Yang kedua, tugboat service yang bertugas menunda kapal-kapal di kawasan pelabuhan. Seterusnya, perkhidmatan bomba dan penyelamat. Beberapa pasukan keselamatan telah ditempatkan di semua kawasan pelabuhan, terutamanya kawasan yang berisiko tinggi seperti kawasan pengendalian petrokimia dan yang berkaitan dengannya. Kapal-kapal kargo yang bersinggah di pelabuhan juga akan menerima perkhidmatan stevedore. Perkhidmatan stevedore merupakan perkhidmatan mengangkut dan memunggah kargo dari kapal-kapal yang sentiasa beroperasi di pelabuhan. Sewaktu pemunggahan kargo dilakukan oleh kapal-kapal juga memperolehi perkhidmatan seperti bunkering di limbungan-limbungan yang disediakan. Perkhidmatan bunkering merupakan penyediaan bekalan-bekalan utama bagi kapal-kapal seperti bekalan minyak. Yang perkhidmatan yang terakhir seperti perkhidmatan membaiki kapal. Perkhidmatan ini disediakan di pelabuhan-pelabuhan utama dunia termasuklah Singapura, Indonesia dan Jepun. Kepakaran yang tinggi dalam bidang kejuruteraan perkapalan diperlukan supaya setiap kapal yang memerlukan perkhidmatan tersebut dapat memperolehinya dalam jangka masa yang ditetapkan. Antara jenis kapal yang telah memperolehi perkhidmatan membaiki kapal di pelabuhan-pelabuhan utama di Malaysia termasuklah kapal-kapal tangki dan kapal-kapal yang membawa cecair gas asli atau LNG. Oke, baiklah, di bahagian ini saya akan membentangkan bahagian operasi pelabuhan. Dengan struktur pentadbiran yang teratur, kelengkapan infrastruktur pelabuhan yang terkini serta perkhidmatan yang cekap, sebuah pelabuhan dapat memainkan perannya dengan lebih berkesan dalam abad ke-21. Ia dapat dibuktikan melalui peningkatan dan semua jenis kargo yang dikendalikan di pelabuhan-pelabuhan di Malaysia antara tahun 1990 hingga tahun 2000 seperti yang dapat kita lihat di jadual 1. Di samping itu, pihak kerajaan juga turut memainkan peranan yang sangat penting dalam mempertingkatkan operasi pelabuhan di Malaysia. Dalam tahun 1997, kerajaan telah mengambil keputusan untuk menurunkan bayaran tarif yang dikenakan untuk pengendalian kontena, yaitu dari RM140 ke RM70 bagi setiap kotak kontena bersamaan dengan 20 kaki, dan dari RM210 ke RM105 bagi setiap kotak kontena bersamaan dengan 40 kaki. Jumlah bayaran tersebut adalah jauh lebih murah daripada yang dikendalikan di pelabuhan di Singapura yaitu kalau di Singapura adalah $74.75 hingga $97.75 bagi setiap kotak kontena bersamaan 20 kaki. Dan antara yang bagi 4 kotak kontena yang 40 kaki pula adalah $111.25 hingga $148.75 yang bagi ukuran 40 kaki itu charge yang dikenakan oleh pelabuhan di Singapura. Oleh itu, para pengguna pelabuhan mempunyai pilihan yang lain selain daripada pelabuhan Singapura yang turut menyediakan perkhidmatan yang sama. Sementara itu, operasi pelabuhan di pelabuhan-pelabuhan utama di Malaysia telah menunjukkan peningkatan
peningkatan yang menggalakkan. Misalnya dalam tahun 1957, pengendalian kargo di Pelabuhan Johor telah meningkat kepada 19.2 juta tan berbanding dengan 17.5 juta tan dalam tahun sebelumnya. Dari segi jenis keseluruhan kargo yang dikendalikan pula, kargo pukal cecair dan kargo pukal kering merupakan jenis kargo yang paling banyaklah dikendalikan di Pelabuhan Johor dan diikuti pula dengan kontena yang merupakan 24% dari keseluruhan kargo yang dikendalikan di pelabuhan tersebut. Sementara Pelabuhan Kelang pula telah muncul sebagai pelabuhan yang ke-8 tersibuk di dunia seperti yang kita ketahui, yaitu berdasarkan jumlah kapal serta jenis kapal yang singgah di pelabuhan tersebut. 5 buah kumpulan syarikat perkapalan yang utama di dunia telah menggunakan perkhidmatan di Pelabuhan Kelang, yaitu seperti syarikat-syarikat Marx, Sealand, The New World Alliance, New Grand Alliance, Nor Asia, dan Hanjin Cho dan DR Senator. Oke. Boleh dirujuk jadwal 2 yang merupakan satu pencapaian yang terbaik setakat ini bagi Pelabuhan Kelang yang telah berusaha untuk membaiki kedudukannya daripada berada di tempat yang ke-28 pada tahun 1998. Yaitu kenaikan sebanyak 40% lah berdasarkan jadwal 2 tersebut. Pelabuhan Kelang bukan sahaja berjaya memperbaiki kedudukannya, tetapi berjaya mengatasi 2 buah pelabuhan di Jepun, yaitu Pelabuhan Kobe dan Yokohama. Sungguh pun demikian, jurang perbezaan adalah tidak begitu jauh. Saya Gao Yusiang sekali lagi akan membentangkan bahagian yang terakhir bagi pembentangan kumpulan kita, iaitu hasil kesimpulan kajian. Sebagai kesimpulannya, Pelabuhan Kelang dapat beroperasi dengan baik jikanya mempunyai kemudahan infrastruktur serta kelengkapan pelabuhan yang berteknologi tinggi yang dapat mempercepatkan lagi pengenalan kapal dan kargo di pelabuhan. Pihak kerajaan telah memperkenalkan dasar penswastaan bagi membantu mempertingkatkan mutu pentadbiran pelabuhan-pelabuhan di Malaysia supaya menjadi lebih efisien. Tindakan kerajaan sebegini telah dapat menurunkan kos pengenalan kontena di pelabuhan juga telah menghasilkan kejayaan seperti yang telah dicapai oleh Pelabuhan Kelang selama ini. Pelabuhan Kelang bertanggungjawab untuk memajukan pelabuhan-pelabuhan lain di Malaysia, iaitu dengan mengagih-agihkan barangnya ke pelabuhan-pelabuhan yang lain. Pelabuhan-pelabuhan di Malaysia akan bersifat daya saing dan muncul sebagai pelabuhan utama di rantau Asia Tenggara dalam abad ke-21 ini. Itu sahaja daripada kumpulan kita. Sekian, terima kasih.